nusalli ala rasulihil karim. Saudara Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, Timbalan Menteri Tun Icin, Ketua Setiausaha dan Tan Sri Salim, dan tetamu-tamu yang muliakan, dan yang pentingnya pengurus dan penolong PEDI seluruh negara. Bila kita majukan dan tingkatkan transformasi digital, apa isu yang amat memprihatinkan atau membimbangkan kita? Yang disebut dalam ungkapan digital divide, kesenjangan yang melebar di antara golongan berada dan golongan lebih miskin. Itu kebimbangan yang ternyata dalam proses pembangunan kemampanan yang kita sebut dalam negara madani. Di antara hal yang ditekankan ialah memacu pertumbuhan tetapi menjamin supaya rakyat terbanyak yang kurang berpeluang, yang tersisih, terpinggir, jauh di pedalaman, tidak ketinggalan. Cabaran terbesar dalam proses digital ini ialah bahawa ia akan menyebabkan kesenjangan itu terus melebar. Kerana kesempatan itu dimulai di peringkat kota atau bandar dan dikuasai oleh orang yang berpendapatan tinggi. Bukan kita semestinya rasa gusar kerana orang berpendapatan tinggi seperti Tan Sri Salim. Tetapi kita bimbang sekiranya orang yang kurang bernasib baik itu tidak dapat bersaing sama. Di dalam Kongres Keadilan baru-baru ini saya bicara tentang Sandel, tyranny of meritocracy. Orang bicara soal merit, betul. Kalau kita mau maju, kita harus iktiraf merit. Orang yang paling cemerlang harus diberi galakan. Orang paling pintar harus diberikan kesempatan. Tetapi keadilan itu bukan sahaja memberi pertimbangan kepada orang punya merit, tetapi menentukan supaya persaingan itu adil. Seorang pemikir ekonomi terkemuka, John Rawls, dia kata, justice is not just about equality, or equal opportunities in competition, but justice is about fairness. Sekolah di Kapit, pendalaman, atau Manik Urai di Kelantan, atau Cerok Kudung di Kedah, nak bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik kan sukar. Jadi tanggungjawab kerajaan madani ialah memastikan sekolah-sekolah yang terpinggir itu diberikan dukungan supaya dapat ditingkatkan. Barulah persaingan itu adil. Dan kalau prinsip ini kita terima, maknanya sementara merit itu ada rasionalnya untuk kita pertahankan. Jangan kita terlalu gairah, obses untuk pertahankan sehingga kita lupa bahawa negara tidak mungkin dianggap adil kalau tidak ada peluang, kesempatan bagi yang tersisih, terbiar bersaing dengan adil. Nah, ini saya jawab sebenarnya kerana kita menerima banyak kritikan ini. Mengapa ada program untuk membantu golongan miskin, apatah lagi dalam program Hak Keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Mengapa peruntukan untuk Sabah dan Sarawak saya tingkatkan. Ya. Dalam belanjawan, tadi saya bentangkan di Dewan Negara, saya sebut bahawa belanjawan untuk pembangunan Sabah Sarawak itu jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri Semenanjung. Sebabnya, kenyataan menuntut kita buat begitu kerana kemudahan-kemudahan asas yang tidak diperoleh. Jalan di Sabah, lubang-lubang, kita tak tahu dia naik motorkar, tak ronggeng atau naik car. Sebab dia tak disediakan dengan kemudahan yang baik. Jadi tentunya
peruntukan untuk jalan termasuk Pen Borneo itu lebih tinggi daripada jalan di Selangor. Walaupun ada beberapa tempat di mana jalan di Selangor itu masih berlubang. Jadi kita berikan peruntukan. Tak sama. Ini saya nak sebut di sini, apa kaitannya dengan transformasi digital? Maknanya sementara kita beri asakan baru, tunjang pembangunan tidak boleh mengenepikan kepentingan digital, tetapi kita harus waspada dengan bahaya negatif kesan kalau ia tidak membantu mengangkat martabat rakyat yang kurang bernasib baik, kerana kemudahan itu dijurus kepada satu daerah atau tempat. Dan kebetulan semua pengusaha dan pemilik syarikat-syarikat telekom besar ada di sini. Dalam soal digital ini, saya ingin menggesa, selain yang dilakukan oleh PEDI, oleh MCMC dan oleh kementerian, saya mahu syarikat-syarikat telekomunikasi dengan asakan baru, dengan peluang-peluang baru, beri tumpuan yang lebih supaya agenda pembangunan ini bukan sahaja kecanggihan teknologi, tapi bantu rakyat termasuk melalui PEDI ini supaya kemudahan ini tidak diperoleh hanya melalui MCMC ataupun kementerian, tetapi oleh syarikat-syarikat telekom yang berkembang maju pada hari ini. Dengan cara yang sedemikian, kita memaknai apa itu keadilan dan madani. Yakni, kita angkat martabat negara dari sudut transformasi digital, tetapi kita pastikan kemudahan itu meluas ke semua peringkat. Itu mukadimahnya. Maknanya PEDI ini merupakan satu strategi yang sangat penting dan kita harus pastikan ia lebih berhasil. Sebab itu saya umumkan, seperti mana disebut Saudara Fahmi tadi, kegiatan PEDI ini diperluaskan daripada yang ada sekarang, harus ada di setiap Dewan Undangan Negeri, pusat Dewan Undangan Negeri, di setiap Dewan Undangan Negeri di negara, dalam negara kita. Ya. Jadi keluarga PEDI itu akan lebih besar. Jadi kita mulakan dengan peruntukan 25 juta dan sekiranya untuk memenuhi ini kita perlu tambah. Saya akan ikhtiar untuk tambah peruntukan supaya pastikan PEDI itu. Baik, saya tahu dah sebagai Menteri Kewangan ni atau Perdana Menteri, umum peruntukan orang tepuk. Kalau suruh buat kerja, dia tak bersenyum. Kalau kata sekarang ini di Asia kita nombor 1 penyakit diabetik, kencing manis. Jadi saya cadangkan supaya kurang minum gula. Dia tak senyum. Saya kata senyuman manis itu lebih manis dari senyuman daripada gula. Sebab itu lagu-lagu Melayu dulu memang dipopularkan itu. Manis, 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 bukannya gula sayang. Manislah lagi senyummu puan. Sebab itu bila saya duduk tepi Teo Ni Ching tadi, saya minum kopi, saya tak letak madu. Saya tengok dia senyum, saya pun minum kopi tanpa gula. Baik. Sekarang ini kita ucap tahniah kepada kementerian dan MCMC kena memberikan galakan, dorongan, dan saya berharu kerana nampak saudara, terutama anak-anak muda yang terlibat dalam PEDI ini begitu semangat, begitu entusiastik, dan ini memberikan semangat kepada kami untuk memberikan dukungan yang lebih kepada PEDI, baik usahawannya, baik panel penasihatnya, baik penolongnya. Jadi bincang dapat maklumat daripada Menteri, ini
bunyi bersemangat ni pengurus-pengurusnya ini. Saya sebut gaji dan allowance-nya berapa. Tapi kan saya ini Menteri Kewangan, saya kata ya, tapi kan dia terlibat juga dalam perniagaan. Ada yang mencatat keuntungan besar. Jadi gaji itu seperti allowance kecil saja. Ada ruang yang lain yang mereka perolehi. Betul? Tapi oleh kerana pertama transformasi digital ini menjadi tunggak di antara tunggak dalam strategi ekonomi madani, dan keduanya melihat prestasi anak-anak sebagai pengurus yang berjaya dan baik dan dedikasi dan memberi manfaat kepada masyarakat dan komuniti di sekelilingnya. Dan saya nak tambah beban lagi supaya tiap pedi itu dipantau, memberikan laporan supaya dapat menjurus kepada kelompok yang lebih luas, terutama anak-anak muda sekolah, latihan kepada mereka, dan memperkenalkan sepelbagai apps dan kecanggihan dalam bidang ini. Kalau setuju itu saya boleh umumkan tambahan. Adakah anak-anak setuju kalau saya bagi tugas tambahan? Bunyi tak meyakinkan, jadi saya tangguh pengumuman. Jadi saya nak tanya sekali lagi, betul setuju untuk saya tambah tugas di pedi ini? Kalau setuju kita tingkatkan dari 2,000 naik 2,500. Dan kepada penulung dari 1,500 naik 2,000. Baik. Baik. Ya, sekarang maknanya saya nak anak-anak lihat peranan ini, peranan besar. Kita nak angkat semula martabat negara kita. Malaysia ini punya potensi yang besar. Semalam saya di Kuching, Sarawak. Dan kita lihat banyak Sarawak ke depan dalam bidang digital, dalam bidang beberapa bidang, EV, hidrogen, dan jadi disebut renewable energy. Kita lihat umpamanya rencana kerajaan untuk tambah program high-tech di Krian, Perak. Kerana pelaburan yang datang itu lebih menggalakkan. Anak-anak harus tahu di tahun ini sahaja dari Jerman, saya sebut satu syarikat, Infineon, microchips dan computer chips. Dulu dia buat back end. Sekarang keputusan dia menjadikan Malaysia itu hak penting. Negara pertama luar daripada Jerman untuk meningkatkan mutu teknologi tinggi front end chips, yaitu mengeluarkan chips front end dengan pelaburan 5 bilion euro, yaitu 25 bilion ringgit. Di Amerika Syarikat, semua yang ada kaitan dengan saudara, baik yang Elon Musk, Starlink, SpaceX dan Tesla, Google, TikTok, semua menemui saya dalam perbincangan
dan semuanya bersetuju untuk masuk dan menambah pelaburan yang lebih tinggi di Malaysia. Ya, dan tentunya di Arab Saudi, UAE, data center yang besar, mungkin mencecah hampir 10 bilion dolar, itu akan diselenggarakan oleh syarikat dari Arab, UAE, Abu Dhabi dengan khazanah di Malaysia. Dan tentunya dari negara China terbesar. Di Tanjung Malim, kita adakan Automotive City. Projek Geely pengeluaran kenderaan umumnya kebanyakannya motorkar tertinggi luar daripada negara China. Ada keupayaan mereka untuk mengeluarkan Geely Proton 500,000 unit, sebagian besarnya untuk ekspor. Saya sebut hal-hal ini selain pada banyak laporan lain, ialah kerana sistem politik negara kita ini stabil. Rakyat dari berbagai kaum ini hidup dengan aman. Sudah tahu keperluan kita. Mau selamat negara ini, politik mesti stabil. Rakyat mesti terima. Betul majoritinya Melayu, Bumi Putera, umat Islam. Tetapi kita santuni semua kaum, semua penganut agama lain sebagai keluarga besar rakyat Malaysia. Aman dan sama-sama bekerja, angkat martabat negara ini. Jadi saya mahu anak-anak ini faham mengapa hal ini penting. Orang datang ini kerana keyakinan dia. Politik stabil, negara aman, ada dasar yang jelas. Pelaburan bagaimana nak percepatkan perubahan bukan saja di kalangan pimpinan politik, penjawat awam, syarikat swasta. Dan yang paling penting ialah tenaga kerja damai. Saya sebut keupayaan tadi. Syarikat-syarikat Infineon by Geely, Proton dan syarikat-syarikat IT yang besar-besar. Kalau saya tanya mereka bagaimana tentang pekerjaan, saya dalam pertemuan itu saya tidak hanya bincang perkara biasa formal. Saya tanya terang, what is your problem? You have been here, some of your companies have been here for decades. Tell me, what do you require? What need to be done further? When they are happy with the politics, they are happy with the policies. Sometimes they expect us to ensure that the process of approval must be accelerated. Then I ask, what is then the problem your suggestion? Semua mengatakan tenaga latihan kita, professionals kita, teknokrat kita, lulusan TVET, lulusan kejuruteraan, semua memuaskan. Disiplinnya, etika kerjanya. Tapi yang kurang apa saya tanya? Yang kurang ialah kemahiran tambahan. The niche dari segi teknologi, dari segi engineering, dari segi IT, dari segi digital teknologi. Inilah cabaran kita bagi anak-anak. Tadi di Dewan Negara saya sebut, lulusan TVET 97% mendapat pekerjaan. Majoriti gaji RM2,000 sebulan. Saya kata ini tidak memuaskan. Maka lebih pada 40 TVET bekerjasama sinergi dengan Petronas, dengan GLC, dengan syarikat-syarikat swasta. Kalau ada latihan tambahan, gajinya tidak lagi RM2,000, tetapi meningkat RM3,000 hingga RM5,000. Jadi, hala tuju strategik PADI ini harus juga mengambil kira di extra mile. Jangan hanya puas hati apa yang kita lakukan, tetapi dalam sasaran latihan untuk 10,000 usahawan ini, mesti tambah
kemahiran dia, kecanggihan dia, kepintaran dan keterampilan, terutama dalam platform e-dagang. Ya, kita berhasil 30 juta. Mengapa tak boleh tingkatkan jadi 300 juta? Ya, ini kemahiran yang diperlukan. Kemudian tentunya kita ada sasaran untuk menambah jumlah lebih besar, 6,000 bakat setakat ini yang memperoleh pensijilan yang diiktiraf. Tapi sekarang ini kita tidak fikir satu sijil, harus ada peningkatan sijil tertinggi yang kian canggih. Kerana bila tanya Infineon, tanya Geely, semua menyatakan we require an additional expertise at that level. Geely, bila tengok lulusan TVET dan jurutera, dia puas hati untuk bekerja. Tapi untuk menambah keupayaan mereka, keterampilan mereka, 300 dibawa ke negara China untuk latihan tambahan. Tanyaan saya ialah, syarikat-syarikat telekom yang ada harus melihat ke dalam bidang ini untuk bantu, dan saya minta mungkin saling boleh bantu menyelaraskan satu aspek expertise and specialization that is required. Ini target kita. Saya tahu Peggy ini tidak semestinya menyempuh bidang ini, tapi dari ramai-ramai yang terlibat sudah boleh kenal pasti orang-orang yang boleh diberikan latihan yang khusus, yang boleh meneroka ke alam pekerjaan dan teknologi baru. Jadi syarikat-syarikat telekom patut diselaraskan untuk melihat satu bidang ekspertis, kemahiran dan kepakaran baru yang boleh ditingkatkan. Sekarang ini umpamanya e-pembelajaran ada, penyertaan dah 10,000. Saya tak nafikan, itu boleh diteruskan, tambah lagi kerana memenuhi bidang STEM dan revolusi industri 4.0. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, bila bincang dengan semua syarikat-syarikat besar ini, semuanya menyebut saya tentang perkara itu. Jadi saya fikir, mengapa tak boleh kita tingkatkan? Sebab itu bila saya melawat Sheikh Muhammad Zaid Artificial Intelligence University, first university in the world yang khusus tentang artificial intelligence, dan dia panggil kepakaran terbaik satu dunia, saya balik, saya kata kalau begitu kita pun kena buat lah. Kalau nak buat universities untuk artificial intelligence mungkin belum bersedia, kita mulakan dengan fakulti. Maka kita minta UTM menyegerakan permulaan fakulti AI. Ya. Yang lain itu saya sudah ada kepakaran, kemahiran bagaimana yang gunakan cashless society, bagaimana tentang e-pembelajaran dan memperluaskan skop pengguna transaksi tanpa tunai. Ini teruskan. Saya saudara and have full confidence your commitment and level. Terima kasih banyak. So great. Yang saya nak daripada persidangan ini ialah komitmen bersama oleh syarikat telekom untuk membantu melalui TVET dan juga PEDI yang agak khusus dalam bidang IT ini, iaitu untuk meningkat lagi expertise, specialization yang ternyata kurang di kalangan kita. Jadi sekali lagi lah saya ucap terima kasih dan tahniah kepada Kementerian dan MCMC, dan tahniah kepada saudara yang dapat allowance tambahan tadi. Saudara Fahmi kata mulai bulan Januari tahun depan. Cadangan awal saya umumkan mulai April. Tetapi bila tengok saudara semangat begitu baik, komitmen begitu baik, nampak you guys are smart. You pandai menawan hati saya.
Baik, terima kasih banyak dan saya doakan mudah-mudahan ya, kalau anak-anak muda ya, begini, ada disiplin, ada nilai, ada akhlak, faham tanggungjawab bersama-sama, bahawa dunia ini bukan untuk cari harta dan kekayaan, tetapi dunia ini juga untuk berkhidmat, ada ihsan, yang berjaya, yang allowance-nya, yang gajinya dan keuntungannya sampai puluh-puluh ribu. Always remember that you started and you are able to succeed because there was this assistance out of compassion. Siapa saja yang berjaya besar, saya masih ingat siapa saya betul-betul bertekad untuk berkhidmat lebih. Kerana saya tidak fikir saya jadi begini kalau tidak ada ibu bapa yang korban begitu banyak, guru-guru yang luar biasa dedikasi, yang bekerja jauh lebih daripada waktu yang ditetapkan. Saya di Kolej Melayu Kuala Kangsar umpamanya ya, yang bekerja habis jam 2, tapi ada yang night duty, tetapi dia tidak ada allowance pada masa itu. Tapi kerana komitmen dan dedikasi dia, ini yang disebut bukan saja compassion tapi commitment, passion untuk bekerja begitu baik. Ya. Kemudian semasa saya susah dan derita, masuk keluar penjara, kena pukul segala macam, ramai yang tunjuk simpati dan bantu. Jadi sekarang bila dalam keadaan begini, gunakanlah kuasa dan peluang sebaiknya untuk membalas budi baik orang ramai. Dan kepada anak-anak saya harap begitu. Tidak mungkin ada kejayaan tanpa ibu bapa yang berikan kasih sayang, guru-guru yang berikan pendidikan asas, dan peluang-peluang daripada jabatan dan kemudahan-kemudahan. Maka yang lebih berhasil, kerjalah dengan passion, dengan kesedaran, dengan ada ihsannya, ada rahmahnya, ada compassionnya, ada kasih sayangnya. Siapa saja jiran kita, baik Melayu ke, Cina ke, Iban ke, Bedayu ke, Kedazan, yang jiran kita itu jiran lah. Dan komuniti itu komuniti kita. Maka bantulah sedaya upaya kita. Ya. Dan jadikan Malaysia ini sebagai negara damai yang kalau dengan komitmen ini saya yakin beri kita 2-3 tahun lagi, insya-Allah kita angkat semula martabat Malaysia sebagai negara yang hebat. Terima kasih. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan persidangan Paddy Madani 2023. Terima kasih Datuk Seri. Diminta Datuk Seri untuk terus kekal berada di pentas utama bagi merasmikan gimik perasmian hari ini. Dipersilakan barisan tetamu kehormat untuk berada di atas pentas mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Para hadirin sekalian, podium pelancaran bergerak akan diaktifkan dengan tepukan anda. Dengan itu, ayo kita berikan tepukan yang gemuruh. Podium pelancaran bergerak ke arah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan setibanya, mari dan persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memasukkan plak Paddy Madani ke dalam podium. Ayo kita lakukan kiraan bersama dalam 3, 2, 1.